Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ni saya rapat sikit-sikit kamera ni disebabkan earphone saya anak-anak saya rembat agak je. Tak mana-mana saya dah suruh letakkan kat sini balik, dia orang ambil agak ni. Yalah, anak kalau dah 9 orang tu rumah lain macam sikit lah. Okay geng, Alhamdulillah kita kena syukur banyak-banyak pada Allah. Alhamdulillah. Sebab tu dalam doa kita sebut Alhamdulillah dulu. Lepas tu selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tertib dia. Puji Allah, cakap terima kasih pada Allah, hidup lagi hari ini. Lepas tu kemudiannya cakap apa? Cakap ke Allah, ya Allah, beritahu Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena buat. Banyakkan syukur, banyakkan selawat. Okey geng. Hari ni Alhamdulillah kita hidup lagi. Hari ni kita ada Rohaya Awaludin, Laila Dela Rosa, Kota Belud. Lama saya tak pergi Kota Belud. Dulu saya pergi Kota Belud, saya duduk makan udang. Okay, Rosni Dahalan, Bazid Aziz, Wong. Lama lah tak pergi. Hanafi Tahir, Pak Teh Yun 11. Pak Teh. Okay. Laila Rosa, Rosita Ahmad, Saf Nimar, lepas tu Baizura, Bazlisha, lepas tu Rozi Ana, Tuan Nurisham, Tuan Ismail, okay. Hakim, apa ni, RM, Qab, semua yang bisa lah. Tak akan sebut nama. Okay, terima kasih semua. Terus istiqamah bersama saya yang mengarut ni dalam motivasi pagi bersama Ustaz Hanafi. Pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Bila kita dapat amalkan, dan kemudiannya insya-Allah kita akan bertemu dengan Allah. Itulah dia. Kita dah cerita pasal hati yang ikhlas, hati yang mulia, hati yang baik, hati yang macam-macam bab hati. Bagaimana teknik hati ni dapat menggembirakan Allah. Okey dah? Okey. Dah cerita dah kesian, dah cerita hati yang mudah kesian kat orang, hati yang ni. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba satu benda yang lain. Saya tahu tuan-tuan dah ada hati yang baik. Orang ni Nabi beritahu, seorang ni pada diri manusia tu ada segumpal darah. Kalau segumpal daging tu baik, maka baiklah orang tu. Sebab tu orang tanya, Ustaz, teknik nak gembirakan Allah, tips nak gembirakan Allah, hati kena baik. Okey. Hati kena baik. Apa impact daripada hati yang baik? Perkataan yang keluar daripada mulut dia baik. Dia macam saya tak suka ada skrip. Saya tak suka ada macam apa point nak cakap hari ni. Saya fikir dan saya minta pada Allah, bagikan hati aku yang berkata-kata. Nampak tak? Biar Allah sampaikan hati ke hati. Itu perkataan ni. Dia bercakap ni daripada hati ke hati. Saya sayang tuan-tuan, saya nak tuan-tuan berhati mulia dan saya nak Allah gembira. Macam tu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu subuh ni, sebelum masuk subuh, apa best amalan dia? Ialah ada orang buat solat sunat, ada orang apa. Tapi amalan yang paling Allah suka waktu pagi sebelum masuk subuh. Kita tengah tunggu subuh. Kan subuh hari ni, subuh kan bulan ni lambat sikit. Apa amalan?
minta maaf Hasnah, saya tak tahu nak buat macam mana. Earphone saya dirembat oleh anak-anak saya. Jadi saya terpaksa cakap kuat sikit lagi ni. Mana ni, alamak. Okey dah? Suara saya okey tak, geng? Kalau tak okey, saya kena pergi cari manalah anak saya ambil earphone saya. Suara okey tak, geng? Okey, subhanallah. Okey. Gini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Baik daging tu, maka baiklah orang tersebut. Apa daging tu, tuan-tuan? Daging itu adalah hati. Sebab tu saya banyak berbicara tentang hati. Let's go, move. Okey. Bila hati baik, maka perangai kita akan jadi baik. Akhlak kita akan jadi baik. Ada orang dia ada macam ni, macam ada 2-3 orang komen lah. Selalu saya nampak orang komen macam Datuk Sri Vida, Datuk Alif Syukri. Orang komen bila dia buat satu tu, benda tu marketing. Kalau jumpa peribadi dia tak macam tu. Dia buat kecoh-kecoh, masukkanlah YouTube dia dapat sumber pendapatan jutaan ringgit. Dia buat Facebook macam tu juga. Kadang-kadang bila orang tu tunjuk kekayaan dia, kita tengok hati kita macam mana. Tengok hati kita. Ramai orang cakap riak. Dia menunjukkan kekayaan dia, riak. Saya makan pun tunjuk makan je, orang kata riak. La ilaha illallah. Cubalah ustaz fikir perasaan orang tak makan. Hai. Apa yang saya tunjuk? Berkongsi rezeki. Kongsi rezeki, dapat makan dengan kawan Haji Suhaimi, Datuk Roslan. Kali pertama aku ingat nama dia. Datuk Roslan buat jus sifu, makan. Tunjuk. Dia ada satu dalam surah Wadduha. Tuan-tuan tengok ayat yang terakhir. Kan? Bila kamu dapat nikmat, zahirkan. Zahirkan tu sedekah ataupun menikmati nikmat tersebut yang Allah Ta'ala berikan. Faham Zahirkan. Dapat sedekah, zahirkan. Tunjukkan kepada orang. Kongsi sama orang. Aku minum jus sifu ni bagus untuk kesihatan. Beritahu orang lain. Bila orang tengok muka saya cerah, badan saya sihat, saya kata ada suplemen yang saya makan. Datuk Razak, astagfirullahaladzim. Datuk Roslan pula. Asyiklah. Tak, dia jadi macam ni, tuan-tuan. Dia jadi, masa saya lepas kemoterapi, saya banyak hilang ingatan. Bukan gila. Hilang ingatan ni yang saya ingat. Saya nak sebut orang tu ni. Sampai itulah. Kadang-kadang tak tahulah. Jadi dia macam lupa banyak. Tapi dalam hal agama, alhamdulillah, ada yang saya terlupa. Tapi banyak juga Allah pelihara. Sebab saya minta pada Allah, ya Allah, sakit macam mana sekalipun, tolonglah ya Allah, bagikan pada aku 2 perkara ni. Pertama, solat berjemaah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, saya nak minta kalau boleh Allah jangan cabut nikmat dakwah. Mungkin sebab tu bila dah operation, dah lalui kemoterapi, Allah bagi tu, Allah pinjam lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu perkara. Bila kita orang dapat tengok nikmat, ini orang Melayu kita. Sniper Fikri. Kata Sniper Fikri beli RT baru. Okey. Dia beli hati baru. Bagi mereka tak tahu saya sakit apa, saya pesakit kanser. Alhamdulillah. Okey. So gini. Bila kita temelur mertakap dan lancang, hubungi saya untuk Jusifu. Tu siapa tu?
Hafiz Noah. Ini ejen-ejen stokis-stokis. Boleh dapatkan jus durian Belanda. Ya Allah. Assalamualaikum. Ini penting ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya pesakit kanser leukemia. Ya Allah sembuhkan Syed Syafiz. Amin ya Allah. Okey. Gini tuan-tuan. Bila kita tengok orang pakai motor besar baru, kereta besar baru, jangan riak lah, jangan belagak lah. Apa Datuk Seri Vida ni belagak, riak. Dia cakap tu. Bila Datuk Ali Shukri cerita pasal rumah apa? Rumah besar. Update dekat Facebook. Orang tulis riak. Dengar Dengar apa saya cakap. Orang yang tulis riak tu satu kemungkinan besar dia dengki. Dengar ni. Dengki. Sedangkan dengki itu sesuatu yang Nabi larang. Nabi beritahu dengki itu umpama. Dengki itu umpama api membakar daunan kering. Petang-petang kita tengok bakar kan. Orang tua dulu, dia sapu sampah halaman dia, kumpulkan daun-daun kering yang gugur daripada pokok, kemudian dia bakar. Bila dia bakar, betapa cepatnya api membakar daunan kering. Itu kalau yang rajin sapu halaman lah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah Nabi kata, dengki memakan pahala-pahala kita, amal kebaikan kita. So nasihat saya tuan-tuan dan puan-puan, jangan dengki. Ayah Rani Kulub pun masuk, Abdul Rani bin Kulub. Terima kasih ayah. Saya selalu dengar tazkirah saya. Kalau kita lepak takwa, alhamdulillah, masa kat takwa, orang kita hura-hura sikit, 5 minit, 3 minit, saya bagi tazkirah. Tazkirah apa orang tak tahu tu tazkirah. Tapi dia masuk pelan-pelan. Macam ayah Rani Kulub ni tuan-tuan, orang nampak dia macam tu, tapi anak dia ustaz. Anak dia balik belajar Mesir. Dan kemudiannya dia ni, orang tak tahu, dia banyak juga sedekah. Dan nombor 3-nya, orang tak tahu pasal ayah Rani Kulub ni, dia kalau pergi sembahyang Jumaat, dialah yang paling handsome sekali. Dia pakai baju Melayu lama. Baju yang pada saya smart lah. Kadang-kadang dia pakai jubah. Tengoklah. Gang, nasihat gini. Apa pun, jangan dengki. Sebab Allah benci orang yang dalam hati dia ada perasaan dengki. Kenapa dapat lebih? Dia perangai ni dalam adik-beradik. Kenapa dia dapat? Ayah belikan untuk dia je. Kenapa Umi sayang sangat dia? Dia ada macam tu. Laila mereka, terima kasih orang Singapura. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang Jakarta, orang Bandung, orang Sumatera, ada tak pagi ni? Kalau ada, hantar bendera pun tak apa. Kita faham. Ada, tapi orang Brunei dia tak komen pun. Nanti dia akan hantar mesej, apa khabar Ustaz? Macam tu. Dia akan hantar WhatsApp. Tapi orang Brunei ramai dengar. Alhamdulillah, terima kasih orang Brunei. Okey geng, gini. Dengki. Allah, kita dah cerita bagaimana nak gembirakan hati Allah Ta'ala. So, cara dia tak lain dan tak bukan adalah, banyaklah saya dah beritahu tip. Tapi hari ni, Allah tak suka orang yang dalam hati dia, hati busuk, hati dengki. Dia tengok orang share dalam Facebook kebahagiaan, dia komen. Riak. Saya guna satu perkataan. Tuan-tuan kalau boleh ikut perkataan saya ni. Mereka yang riak atau kita yang dengki. Mereka yang menunjuk-nunjuk atau kita yang busuk hati. Dengar ni.
Dengar perkataan tadi. Sebab tu hati-hati dalam memberi komen. Bila kita komen seseorang tu, orang ni dia meniaga emas. Dia kena tunjuk kat Facebook dia banyak emas tanpa mendedahkan aurat dia. Orang ni meniaga tudung dan dia cantik. Orang ni meniaga skin apa? Apa benda tu? Skincare. Meniaga skincare. Dia pun komen. Apa ni? Riak, belagak. Nanti bini kau tak marah, suami kau tak marah ke? Dia meniaga, Yop. Dia meniaga. Orang ni meniaga kereta mewah. So, dia kena tunjuklah kereta mewah. Ini komen riak, takabur, apa perasaan orang miskin. Itu lain. Kan? Orang yang komen tu, walaupun dia komen dalam bahasa Arab riak, tapi kemungkinan besar hati dia ada perasaan dengki. Apa kejadah ustaz pergi jual kereta mewah? Mungkin dia dengki. Saya ulang balik perkataan saya. Adakah mereka yang menunjuk-nunjuk di Facebook itu riak ataupun kita yang dengki? Adakah mereka yang berkongsi kebahagiaan, kesenangan di Facebook, di Instagram itu menunjuk-nunjuk ataupun hati kita yang busuk? Jom, Ustaz bukan nak marah orang yang komen-komen, tapi Ustaz nak kita gembirakan hati Allah dengan satu lagi sifat hati kita, iaitu senantiasa bertaubat. Allah sangat suka orang yang senantiasa bertaubat. Dan Allah suka sangat orang yang bertaubat di waktu sebelum subuh. Kerana tu antara amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal sebelum solat subuh adalah istighfar. Amalan yang Allah suka sangat sebelum subuh, iaitu apa dia? Istighfar. Istighfar banyak-banyak. Pagi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, cakaplah dengan Allah, aku banyak dosa semalam, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Malam masa hari Jumaat tu aku sedekah. Aku takut hati aku riak, ya Allah. Takut kadang-kadang aku dah sedekah okey dah, tapi tiba-tiba orang puji. Orang puji tu, ustaz tu bagus, dia suka sedekah. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Macam mana orang nampak aku sedekah? Aku minta maaf, hati aku tercium bau riak, ya Allah. Kalau ada riak, ya Allah, ampunkan dosaku. Ingat, riak itu terhapus dengan istighfar. Senang ya. Riak itu terhapus dengan istighfar. Bak kata wali Allah, tuk kenali, jangan terasa adanya diri. Itu tuk kenali. Jangan rasa adanya diri. Ni tuk kenali. Faham tak maksud dia? Wali-wali Allah ni kalau dia cakap, jangan ambil dia punya tu je. Kena faham makna dia. Jangan terasa adanya diri. Ada yang tertulis, kalau tulisan Jawi, jangan sampai terasa adanya diri. Faham tak? Jangan rasa kita ni, aku ni hebat. Itu maksud dia. Melainkan semuanya dengan izin Allah. Itu dia. Okey. Tuan-tuan dan puan, kenapa saya beritahu bagaimana nak gembirakan Allah Ta'ala? Tak lain dan tak bukan, satu perkara.
Hari ni bukan cerita pasal riak tau. Hari ni cerita pasal bagaimana nak gembirakan Allah. Allah suka hati yang senantiasa bertaubat. Taubat. Saya cerita dua masalah hari ni. Allah benci orang yang Allah benci orang yang dengki. Orang yang dengki banyak hari ni. Dia dengki tengok orang tu kaya raya. Orang tu tunjuk kat Facebook sebab nak marketkan kereta. Tuan-tuan tahu tak, saya baru-baru ni ada minum air kelapa. Lepas saya minum air kelapa kat situ, adalah 2-3 orang toki kedai tu tunjuk, ambil gambar, minta share gambar apa semua. Kelapa kat kedai tu habis, orang datang minum. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tahu, cari Yop kat mana? Yop di Seri Gombak. Kedai dia dekat antara kedai. Entahlah, saya pun tak tahu macam nak gambarkan kedai dia. Dekat Maybank Seri Gombak ada kedai Yop jual air kelapa. Cari kat situ je lah. Alright. Itu dia. Alhamdulillah, izin dia Allah Ta'ala, banyakkanlah minum. Kita bukanlah saya nak tunjuk air kelapa tu. Tak. Saya nampak benda, selalunya saya pujuk hati kita, betulkan otak kita untuk orang ingat pada Allah balik. Nanti saya akan cerita, tengok Bentley, ingat Allah. Tengok Ferrari, ingat Allah. Okey, ni saya nak ajar sikit. Orang Arab kau dengar betul-betul ni Arab. Tuan-tuan tolong tunjuk dalam dunia ni, mana negara Yop Cha Kutiau Seri Gombak, la ilaha illallah, itu pun saya lupa. Kat situ saya minum air kelapa. Saya suka air kelapa dia. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni orang Arab dengar ni, orang Islam dan dunia pun dengar. Orang Arab ada kapal besar, mewah. Ada kapal tu disadur emas. Ada jamban disadur emas. Ada Ferrari disadur emas. Ada kereta mewah disadur emas. Tapi soalan saya kepada pak-pak Arab yang kaya raya, yang dah tahu dah confirm Muslim lah. Ataupun semua yang dengar ni dengar saya punya satu soalan. Ramai orang Islam hari ni pakai kereta mewah, boat mewah, helikopter mewah, kapal terbang mewah, private jet mewah. Tetapi tunjukkan sebuah negara Islam yang membina sebuah kereta. Dan apakah nama kereta tersebut? Cepat. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Cuba teka dalam dunia ni, negara Islam manakah yang membina sebuah kereta? Bentley, bukan Malaysia punya. Ya, Maznah Ahmad. Maznah betul. Zahari betul. Lala American betul. Dan siapakah yang mencetuskan kereta Proton? Idea. Tun Mahathir Mohamad. Tun ni, dia tahu negara kita ni tak akan maju, tak akan apa. Dia suruh kita maju. Nak maju ni dengan ilmu. Sayangnya Malaysia sebuah negara yang membangun, bukan negara kaya. Tetapi Tun, dia suruh otak orang Melayu kita ni berfikir ke depan.
contohi macam mana Jepun, dasar pandang ke timur. Maka buat Proton, tunjukkan. Memang kita kerjasama dengan Mitsubishi kali pertama. We learn the technology, ilmu. Ilmu ni penting. Kena ada ilmu. Ilmu akan develop akal. Itulah dia. Susah nak cakap orang Melayu kita ni. Orang Islam kita ni. Kena ada ilmu. Ilmu. Nak jual barang, kau nak jual kereta merah pun ilmu. Satu je. Arab tu kaya, tapi dia orang dah terlalu kaya. Tapi dia orang tak pernah terfikir nak keluarkan kereta sendiri. Bentley, Ferrari, semuanya bukan negara Islam. Dan dia orang cerita, Malaysia dia cerita BMF. Orang Arab ada beli BMF. Orang Malaysia ni kaya banyak. Mana no. Tapi orang Arab, negara Islam yang kaya raya, minyak. Kunan duit poket dia satu hari 1 juta. Arab kau ingat 1 juta satu hari. Dia tak tahu. Silap dia orang belanja satu hari 10 juta lah, 20 juta. Selama duit poket tu. Main tuan-tuan fikir. Tuan-tuan fikirlah apa saya cakap ni. Itulah. Nak cakap banyak pun tak reti. Cuma tuan-tuan fikir. Kenapa negara Arab yang kaya raya tidak membina kenderaan? Tengok negara US, Rozana Abdul Ghani. Alright, terima kasih. Salam daripada USA, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Faizal mana? USA, Amerika, Washington DC, gang. Mana gang Washington? Terima kasih. Saya suka sangat kalau orang beritahu daripada luar negara menonton Motivasi Pagi bersama Ustaz Nafi. Okay, nanti saya rumus sekejap. Saya dah nak kena berhenti dah ni. Tapi hari ni saya lajak sikit 7.45. Okay, saya nak cerita sikit. Ilmu penting. Sebab tu Tun, dia mengimport teknologi untuk bagi orang lain. Proton ni bagus. Dah lama nak join live Ustaz. Asyik terlepas je. Saya lepas subuh tu, Rohana, insyaAllah. Rozana, insyaAllah. Geng-geng yang mana overseas, Oxford ke, US ke, tolong masuk, beritahu saya beritahu. Berbendera pun saya tahu. Tu dia. Brunei dia tak pernah berbendera Brunei. Saya tahu ramai orang Brunei tengok pagi. Gini geng. Terima kasih. Fikir apa yang saya letupkan tu, tuan-tuan fikir. Kenapa negara Arab yang kaya raya tidak berfikir untuk membina sebuah kenderaan kereta? Motor ataupun jet. Sebab pada mereka menyusahkan. Sebab mereka dah kaya sangat. Allah bagi kekayaan yang melempar ruah. Lebih banyak daripada minyak yang mereka kuasai. Mereka tak. Kadang-kadang saya pun fikir apalah dia orang. Nombor 2. Mereka tak suka ilmu. Mereka tidak minat, tidak mengikuti Iqra. Tak silap saya, baru-baru ni saya dengar di televisyen Datuk Bat beritahu. Al-Quran, dalam Al-Quran, ilmu disebut sebanyak 779 kali di dalam Al-Quran. Antara perkataan yang paling banyak diulang-ulang kali dalam beberapa bentuk perkataan, iaitu ilmu. 779 kali. Ilmu diulang-ulang kali. Perkataan yang paling banyak diulang adalah ilmu di dalam Al-Quran. So, ilmu penting, tuan-tuan.
Tapi mereka dah terlalu selesa dengan kekayaan. Mereka tak berminat dengan ilmu. Dan ilmu ketika ini adalah teknologi. Okay, let's go. Sekejap Kita balik. Apa kena mengenai ilmu hati? Okay, alright. Ilmu, dia akan menyebabkan akal kita berkembang. Hari ini tambah nilai. Akal. Ilmu akan membangun akal supaya memelihara hati. Okey? Menjinakkan hati. Sebab ketika peristiwa Isra' Mi'raj, dada Nabi dibelah, sebelum Isra' Mi'raj dibelah, kemudiannya Jibril mencuci hati Rasulullah SAW dan diambil satu titik hitam, satu kelok daging hitam. Dia kata di sinilah perebutan antara hati, antara bisikan syaitan dan juga nama dia Alaqah. Dibuanglah daging tersebut. Okey dah? Dicuci. Supaya hati Nabi ni bersih daripada riak, ujub, takabur, apa semua. So, tip nak gembirakan Allah, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, yang kita bincangkan pada hari ini, nak buat Allah happy hari ini, iaitu tuan-tuan, tak lain dan tak bukan, kita kena mempunyai hati yang tidak dengki. Jangan dengki kawan. Jangan dengki. Dan yang kedua, rajinkan melatih hati kita memohon ampun daripada Allah Ta'ala dengan senantiasa bertaubat. Dan antara amalan yang paling Allah gembira adalah orang yang berzikir, orang yang beristighfar, memohon ampun dan maaf daripada Allah Ta'ala setiap kali sebelum solat subuh. Bangun malam. Setiap kali sebelum solat subuh tu, kita buat istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Banyakkan istighfar. Boleh geng? Janji dengan saya, istighfar. So, besok subuh sekarang ni lambat. Subuh sekarang ni lambat. So, kita istighfar dulu. Bangun pagi-pagi istighfar. 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 Yang kedua, kita kupas bab dengki. Kita selalu akan komen pada orang lain. Kenapa dia kaya? Dah kaya menunjuk-nunjuk. Dulu masa dalam kelas, Alif Syukri tu tak pandai SPM. Aku lebih pandai daripada dia. Tapi dia tunjuk rumah dia lebih besar daripada rumah aku. Dia ada dengki. Faham? Aku komen riak, 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 riak. Kita selalu komen orang riak, riak, riak. Okey? So, ini masalah hati. Allah suka orang yang bertaubat. Make Allah happy from taubat. Taubat ni apa dia? Mengaku bersalah. Mengaku berdosa. Dengan apa dia? Dengan merayu keampunan Allah. Itu taubat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku tak nak dah riak, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tolong. Itu satu. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Semalam aku ada komen dekat dia punya Facebook. Aku hentam dekat Instagram. Betul cakap Ustaz Rafi. Ingat kod saya. Siapa boleh tulis? Tulis. Kalau tulis, dia dapat pahala. Tulis apa dia? Perkataan dia gini. Ni untuk orang yang nak bertaubat. Ya Allah, adakah mereka yang riak atau hati aku yang dengki? Nampak? Adakah, ya Allah, adakah mereka yang riak atau hati aku yang dengki?
Tu dia. Tulis tu. Ya Allah, adakah hati aku yang riak? Adakah mereka yang riak? Atau hati aku yang dengki? Tu dia. Terima kasih Sniper Fikri. Betul. Yang kedua. Ya Allah, adakah mereka yang menunjuk-nunjuk atau hatiku yang busuk? Tulis ni yang kedua. Ya Allah, adakah mereka yang menunjuk-nunjuk atau hati aku yang busuk? Tu dia. Kadang-kadang kita tengok orang kaki kecam tu, macam busuk hati je, macam dengki je. Ya Allah, adakah mereka yang menunjuk-nunjuk atau hati aku yang telah busuk? Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan dosa aku, Ya Allah. Bersihkanlah hati aku, Ya Allah. Ingat, sebahagian daripada syak, aku rasa dia ni menunjuk. Sebahagian daripada syak itu adalah dosa. Dosa ini dia menyebabkan ada tumpuk hitam di hati kita. Tumpuk hitam tu kalau dah banyak, dia akan jadi gelap hati kita. Susah nak share live saya, motivasi saya pagi ni. Dia susahnya. Kenapa live Ustaz Nafi ni ramai non tengok? Yelah, saya mengarut. Orang dah tak suka skema ni. Budak-budak muda, dia susah nak masuk. Nak ambil SPM lagi, stres lagi, ni apa lagi. Saya tetap bangga ramai yang menonton dan ramai yang share. Gang, tu dia. Oh, yang pakai BMW. Alah, menunjuklah tu. Itu tanda-tanda hati orang itu busuk. Lepas tu, bila orang pakai kereta Mercedes-Benz, dia punya mata tu, kadang-kadang kawan-kawan kita dia senyum, tapi hati dia busuk. Menunjuk-nunjuk lah tu, tapi lah hati dia busuk. Adakah Ustaz naik motor BMW, Ustaz jadi apa ni? Langsung tak tawaduk, tak zuhud. Ustaz-ustaz zaman sekarang ni perangai tak boleh diikut. Nampak tu? Adakah ustaz-ustaz itu riak atau hati kita dengki? Jom muhasabah diri. Ya Allah, MG. Terima kasih MG. Siapa ada golongan LGBT yang tengok live kita pagi hari ni, MG ada NGO yang membantu. Apa nama NGO? Saya lupa lah. MG tulis sikit. Bagi nombor telefon. Lawak lah. Muka Ustaz marah. Saya seorang yang pemarah tau. Main. Kalau saya marah, saya diam. Saya jenis orang kalau saya marah, saya diam je. Itu dia. Lagi seorang kawan saya tu, kalau dia marah, dia diam je. Itu dia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita. Pagi ini, kita tambah nilai kita. Macam mana nak gembirakan Allah? Banyakkan bertaubat. Dan waktu dan amalan yang paling baik sebelum subuh. Subuh kan masuk lambat, 6 lebih. Pujuk hati kita, banyakkan istighfar. Istighfar tu minta ampun dan taubat pada Allah Ta'ala. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
jangan ada cuci daripada hati kita perasaan riak dan dengki. Ubah akhlak kita daripada menunjuk-nunjuk kepada menyorok-nyorok. Tengok Ustaz Abid Liu, ramai juga orang kata riak. So, Quran Al-Baqarah 286 ke 274. Saya tak pasti. Saya tengok sekejap Sekejap je, 5 minit, 2 minit, 1 minit. Saya dah lupa. Alamak, terlanggar pula. Here we go. Ada orang dengki. Kalau kita tengok betul-betul tentang perempuan, muslimin dan muslimat, manalah. 274, betul lah saya cakap. Al-Baqarah 274. Mereka yang menginfakkan ataupun bersedekah harta mereka, sama ada waktu malam atau siang hari, sama ada sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan tiada ketakutan pada mereka, dan mereka tidak ada sedih dan tidak akan berduka cita. Itu dia. Apa yang Ustaz Abid Liu buat secara terang-terangan tu, ada orang kata komen riak. Tak. Quran beritahu. Kau siapa? Tiba-tiba kau cakap orang riak, tiba-tiba orang tu tak riak. Orang tu low profile. Saya dah jumpa ramai orang kaya duduk bersila depan saya dengan rendah diri, relax, buat muka macam bodoh. Habis salam, lepas tu makan dekat alam suria tu. Tengok datang kuliah subuh saya, kuliah maghrib saya, ceramah saya, naik BMW latest edition, naik Mercedes Benz, naik Alphard, banglo bergerak. Gila harga Alphard, harga Velfire, banglo bergerak. Wow, tak apa, saya akan challenge jadi salesman yang paling banyak jual kereta-kereta ni. Nanti saya ajar. Saya tuan-tuan, saya ada satu ni di konsep satu syarikat besar yang uruskan syarikat ni, import AP dan apa semua, tuan-tuan dan perempuan. Nanti saya jadi duta, dan kemudiannya saya kena belajarlah jual kereta-kereta mewah ni. Entahlah boleh jual. Sebelum ni adalah jual kancil, jual Myvi, baru ni jual Viva, warna purple lagi Viva tu. Siap. Alright. Gang, tak apa. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi rezeki. Rezeki tak sangka-sangka. Nak kena jual kereta Ferrari, Cayenne, Lamborghini Arus. Lamborghini Arus. Saya naik dalam tu, saya rasa itu bukan kereta, tapi kokpit. Macam pilot punya depan nak terbang. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat. Cuma, okay, saya dah cerita tadi. Tengok, jangan cakap orang riak. Jangan cakap orang riak. Kalau kita beritahu, alah dia tu riak, kita telah memfitnah dia. Kalau hati kita berbisik, dia ni belagak, riak dia ni, kita telah memfitnahnya dari dalam hati kita. Ada seorang ahli sufi ibadah, dia tengok orang miskin minta sedekah satu malam. Dia nampak, dia ni orang yang zuhud tu. Dia zuhud. Dia jenis orang yang ni, dia tengok orang miskin, dia kata, dia bagi sedekah. Peminta sedekah tu minta sedekah, dia bagi sedekah. Tapi dalam masa yang sama,
apa berlaku, hati dia kata, kamu ni muda, sihat, tapi minta sedekah. Mungkin sebab kamu pemalas. Oh, Abang Jalaluddin Hassan, terima kasih. Alright, gang semua, terima kasih. Terima kasih geng-geng, kawan-kawan, artis, kawan-kawan. Bila dia cakap, kamu ni mungkin pemalas, dia cakap. Tapi dia bagi sedekah. Dalam hati dia cakap tu. Tiba-tiba dia balik, tuan-tuan. Dia nak tahajud malam tu. Dia terlupa beberapa ayat dalam surah yang dia baca. Dan dia menangis. Dia menangis, dia bertaubat pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sampailah dia tertidur. Dalam tidur tu, dia ditegur oleh Allah Ta'ala dengan menghantar mesej, kamu telah menghina seorang lelaki pengemis yang muda. Dan kamu telah memfitnahnya dalam hati kamu. Dosa. Apa berlaku, tuan-tuan? Ahli zuhud ni terjaga, ahli ibadah ni terjaga. Yang zuhud ni tadi, dia pun pergi cari fakir miskin yang minta sedekah tu. Tak jumpa-jumpa. Beberapa hari. Satu hari dia dapat jumpa, tuan-tuan dan puan-puan. Dia keluarkan sebahagian daripada harta dia bagi pada fakir miskin. Tuan-tuan, apa jadi pada ahli ibadah ni? Dia pun minta sedekah. Dia pun pergi minta sedekah. Satu malam tu dia berpura-pura minta sedekah. Dan dapat sedekah. Dapat sedekah. Dan orang yang minta sedekah ni, bila dapat sedekah, dia syukur, Alhamdulillah ya Allah, kau gandakan rezeki orang-orang yang bersedekah pada aku. Sungguh mulia hati dia ya Allah. Kasih ya Allah. Okay, Rosli, Cik Lin, terima kasih. Nak undur diri tuan-tuan, tak ada masalah. Saya hari ni semangat dah pula nak sembang panjang-panjang. Okey geng, terima kasih. Alright geng, tu So jangan cakap orang tu riak ataupun sedekah. Riak ataupun menunjuk-nunjuk. Saya buat satu kesimpulan. Yang pertama, saya kena berhenti dah ni. Yang pertama, tuan-tuan, hati kita nak tambah nilai dalam hidup kita, jadikan orang Allah, gembirakan Allah. Tips yang kita selalu cerita ni adalah tips untuk menggembirakan Allah. Tips untuk gembirakan Allah. Bagaimana nak gembirakan Allah? Allah suka orang yang bertaubat. Waktu bila paling Allah suka, iaitu ulama' dah buat kesimpulan, Allah suka orang yang bertaubat sebelum subuh. Sebelum subuh, astagfirullahaladzim. Ataupun bila-bila dia taubat boleh. Tapi antara amalan yang paling afdal, iaitu apa dia? Allah suka orang yang kita beristighfar, memohon ampun dan maaf sebelum subuh. Kebetulan subuh kat Malaysia lewat dah 6 lebih. Jadi banyakkan istighfar. Buat 1000 kali sebelum ni. Ataupun seberapa banyak yang boleh buat. 1000 Ustaz banyak. Mungkin banyak lagi dosa kita daripada 1000 tu. Istighfar kita tu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang hari ini adalah, adakah mereka yang riak atau hati aku yang dengki, ya Allah, ampunkan dosaku. Nombor 2, ya Allah, adakah mereka yang menunjuk-nunjuk atau hati aku yang busuk? Nombor 3 kita ajar pada hari ini, tak lain dan tak bukan, jangan memfitnah orang. Konon-kononnya dia riak, tetapi berapa ramai orang naik BMW, Mercedes-Benz, tetapi mereka tawaduk dan akhlak mereka zuhud. Selamat beramal, selamat mencuci hati. Mudah-mudahan usaha kita menggembirakan Allah. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah. Lemah kerana kejahilan saya. Allah sayang kamu semua. Dan dalam bahasa Inggeris, Allah love you all and take care. Take care your heart. Because the good heart make Allah happy. Clean your heart with istighfar and taubat. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.